Rasulullah, dia memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang yang mengasihi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Taala. Seorang Arab Badui berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak ada amal yang banyak, saya tidak ada amal-amal ibadat yang banyak yang boleh saya ini dekat dengan Allah ataupun menyebabkan saya masuk dalam syurga. Maka sahabat Nabi ini menunjukkan kebimbangannya dalam keadaan dia bimbang kerana tidak bersama dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, apakah amalan yang kamu ada? Apakah yang ada pada dirimu? Lalu sahabat itu menjawab bahawa dia hanya ada sekeping hati yang kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang kasih kepada Nabi, dia akan bersama Nabi dengan bersama Nabi di dalam syurga kelak. Kerana cinta dan kasihnya, mahabbahnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Nabi yang merasa sedih, hatinya tiba-tiba merasa sedih. Lalu dia mengatakan bahawa kalaulah dia ini salat, dia akan masuk di dalam syurga. Kalau dia masuk di dalam syurga, pastilah dia tidak bersama dengan Rasulullah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang mulia, orang yang dekat dengan Allah Taala. Lalu hatinya merasa bimbang. Kalau dia boleh masuk syurga, dia pun tidak akan bersama dengan Nabi. Apatah lagi kalau masuk dalam neraka. Maka hatinya merasa sedih kerana dia mengatakan bahawa dia hanya boleh bersama dengan Nabi ketika duduk di atas muka dunia sahaja. Sedangkan dia bimbang nanti dia akan berpisah dengan Nabi. Lalu perasaan kasih dan cintanya kepada Nabi tidak dapat digambarkan lagi. Lalu Nabi merasakan kesedihan sahabat Nabi ini. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat ini, kenapakah engkau bersedih? Ia mengatakan bahawa saya sedih, saya bimbang, saya tidak bersama dengan Nabi. Apatah lagi, saya bimbang kalau saya masuk di dalam neraka. Kalau saya boleh masuk syurga pun, saya hanya duduk dalam syurga, pasti tidak bersama dengan Nabi. Lalu Nabi mengatakan bahawa seseorang itu akan bersama dengan sesiapa yang ia kasih. Lalu gembiralah sahabat Nabi ini yang mengatakan bahawa sesiapa yang ada di dalam hatinya kasih dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapat rahmat, dia akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah firman Allah, "Wa ma kana liyu'adzibahum wa anta fihim." Sesungguhnya Allah Taala tidak mengazabkan mereka dalam keadaan engkau wahai Muhammad bersama dengan mereka. Ini bersama dengan para sahabat Nabi yang bersama dengan Nabi. Allah Ta'ala memberi jaminan bersama dengan Nabi tidak akan diazabkan oleh Allah. Bagaimana dengan kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jauh dengan Nabi, yang tidak duduk bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan wa anta fihim, engkau bersama mereka, yakni apabila Nabi kasih kepada kita. Bagaimana Nabi kasih kepada kita? Kalau Nabi kasih kepada kita, bermakna kita bersama dengan Nabi. Dan kita bersama dengan Nabi, bermakna kita tidak akan diazabkan oleh Allah. Tetapi bagaimana kita dikatakan bersama dengan Nabi, maka hendaklah kita sentiasa mengingatkan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar ingat, bahkan kita mencontohi akhlak baginda Rasulullah. Orang yang memusuhi Nabi, Nabi tidak menunjukkan pemusuhan, tetapi Nabi membalas dengan kebaikan yang begitu baik. Sehingga kan orang-orang kafir yang mengenali Nabi, yang mengingati Nabi, mereka kenal Nabi, mereka tidak lagi memusuhi Nabi. Maka mereka beriman dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Yahudi yang kerjanya tidak ada yang lain, kerjanya hanya menghina Nabi, mengutuk Nabi, mencerca Nabi. Inilah kerjanya tiap-tiap hari. Sedangkan dia adalah seorang yang buta. Tidak ada orang yang mengambil berat tentang dirinya, tidak ada orang yang membantunya. Tetapi apabila Nabi SAW melihat seorang yang tua, seorang yang buta, seorang yang tidak diambil hiraukan oleh sesiapa saja pun, lalu Nabi SAW yang mempunyai akhlak yang paling mulia, yang tidak dapat
digambarkan kemuliaannya. Lalu Nabi SAW pergi mendapatkan orang yang dikatakan pengemis, yang dikatakan tidak ada orang yang mengambil berat tentangnya. Nabi lah mengambil berat kepadanya. Nabi memberi makan kepadanya setiap hari, dan Nabi akan memastikan perutnya sentiasa kenyang. Walaupun Nabi mengetahui dialah orang yang menghina Nabi. Ketika lapar dia hina Nabi, ketika kenyang dia hina Nabi. Dan dia telah menunjukkan pemusahan yang amat besar, yang amat kuat kepada Nabi. Nabi tahu dia sangat benci kepada Nabi, tetapi Nabi lah orang yang memberi makan kepadanya. Rasulullah lah yang memberi makan kepadanya setiap hari. Tidak ada perkataan cia-cia kepadanya, tidak ada perkataan yang marah kepadanya. Tidak ada Nabi berkata, orang ini aku memberi makan tetapi dia menghina aku. Tidak sekali-kali begitu. Lalu Nabi tetap memberi makan kepadanya, sehingga kan Nabi tahu dia benci kepada Nabi yang besar, dan Nabi tidak sempat mengangkat dia beriman kepada Allah Ta'ala. Nabi bimbang, kalau Nabi memberitahu akulah yang memberi makan kepadamu, orang yang kau cela itu akulah, aku yang memberi makan kepadamu, inilah yang kau cela. Nabi bimbang, takut dia malu pada Nabi, dia tidak akan menerima makanan daripada Nabi. Nabi bimbang, kalau Nabi beritahu nanti dia akan menjauhkan diri daripada Nabi, maka siapakah yang akan membantunya? Akhirnya Nabi SAW wafat. Bila Nabi wafat, sudah tidak ada orang yang memberi makan kepada dia. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada anaknya Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai anakku Aisyah, adakah aku tidak mengamalkan sunnah Nabi? Apakah sunnah Nabi yang belum aku amalkan?" Katanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Sesungguhnya wahai bapaku Abu Bakar As-Siddiq, engkau telah mengamalkan semua sunnah-sunnah Nabi. Tidak aku melihat kecuali engkau telah mengamalkan semua sunnah Nabi, kecuali satu sahaja." Apa dia? Tanya Sayyidina Abu Bakar kepada anaknya Siti Aisyah. Siti Aisyah menceritakan ada seorang yang duduk di hujung kampung Madinah. Dia itu pengemis, dia itu buta, dia itu orang tua, dan dia itu tidak ada orang yang memberi makan kecuali baginda Rasulullah SAW. Lalulah Sayyidina Abu Bakar suruh, "Wahai Aisyah, kamu sediakan makanan dan aku akan beri dia makan. Aku akan buat sebagaimana Rasulullah buat. Sebagaimana Rasulullah buat begitu kepada orang itu dengan layanan yang baik, begitulah yang aku buatkan. Kerana aku kasih kepada baginda Rasulullah SAW." Lalu Siti Aisyah membuat makanan yang sama dibuat, yang diberi makan oleh Rasulullah. Makanan itulah yang sentiasa diberi makan. Makanan itulah yang disediakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, agar bapanya Abu Bakar As-Siddiq mengikuti apa yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar, bila Sayyidina Abu Bakar pergi memberi makan kepada orang buta tadi, lalu memberi makan, Sayyidina Abu Bakar orang yang sangat Sayyidina Abu Bakar orang yang sangat mengikut sunnah Nabi. Kalau lembutnya Nabi, maka Sayyidina Abu Bakar akan mencontohi Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar memberi makan kepada orang pengemis yang buta tadi, yang tua tadi, tapi orang itu menolaknya. Siapa kamu ini? Maka Sayyidina Abu Bakar ingin mengujinya. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Akulah orang yang biasa beri makan kepada kamu." Tidak. Orang itu mengenalinya tidak kasar, tidak sama dengan orang yang sebelum pada ini. Orang yang sebelum pada ini, kalau diberi makan kepada aku, makanannya menjadi lembut, makanannya menjadi sedap, aku pun cepat rasa kenyang dan hatiku menjadi tenang. Tetapi hari ini tidak sama. Makanan yang dimakan biasanya dia akan hancurkan terlebih dahulu. Aku makan supaya aku dapat mudah menelannya. Tetapi hari ini tidak. Cara layananku tidak sama. Lalulah orang itu bertanya, siapakah yang sebelum ini memberi makan kepadanya? Lalulah Sayyidina Abu Bakar disebut bertanya siapakah itu. Sayyidina Abu Bakar merasa sedih kerana mengenangkan baginda Rasulullah SAW. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, orang yang memberi makan kepada kamu adalah Muhammad bin Abdullah. Bila saja mendengar nama Muhammad bin Abdullah, terkejut dia. Muhammad bin Abdullah yang dia mengaku dia itu Rasulullah. Ya, Muhammad bin Abdullah yang dia mengaku Rasulullah. Muhammad itulah yang memberi makan kepada aku setiap hari. Ya, Muhammad. Lalu orang itu menangis.
Sayyidina Abu Bakar tahu dia orang yang tidak beriman, tetapi dia menangis apabila mendapat tahu ada baginda. Kemana pergi orang itu? Katanya orang itu sudah wafat, sudah meninggal dunia, sudah kembali kepada Allah Ta'ala. Menangis orang itu, menangis menyesal. Kenapa engkau menangis? Lalu dia mengatakan, orang inilah orang yang aku cela dia tiada hari. Orang inilah orang yang aku hina dia tiada hari. Orang inilah orang yang aku kata dia pada tiada hari. Rupa-rupanya setiap kali aku kata kepada dia, setiap kali itulah yang memakan kepada aku. Inilah dia akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang itu menangis. Ingatkan akhlak Nabi yang begitu hebat. Tidak pernah berjumpa akhlak yang sehebat ini. Orang yang setiap hari mencela, orang yang setiap hari kata kepada Nabi, semakin kuat dia kata kepada Nabi, semakin kuat Nabi menolongnya. Akhirnya orang itu menangis, lalu mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah dia akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini orang kafir mencela Nabi. Hari ini orang kafir menghina Nabi. Mereka hina Nabi, mereka cela Nabi kerana mereka tidak mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita orang yang beriman mesti kenal Nabi. Kita orang yang beriman mesti tahu akhlak Nabi. Dan kita orang yang beriman mesti mencontohi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi. Hendaklah kita sentiasa mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, hidupkan majlis-majlis ilmu, hidupkan pujian-pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Taala sendiri yang memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya yang hebat, dengan ibadatnya yang hebat, dengan kasih sayangnya yang hebat. Kasih sayang Nabi kepada umatnya tidak dapat digambarkan. Dia lebih daripada ibu bapa kita. Bagaimana seorang ayah yang didapati anak dalam keadaan kesusahan, pastilah sang ayah itu tidak dapat tidur malam. Pastilah sang ayah itu akan ingatkan anaknya. Pastilah sang ayah tadi akan mendoakan kepada anaknya. Kalaulah begitu kasih sayang ayah kepada anaknya, ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kasih lagi kepada kita mengatasi ibu bapa kita. Apa buktinya ketika mana Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tolong doakan kepada saya." Dan Rasulullah mendoakan Siti Aisyah, "Ya Allah, ampunkanlah Siti Aisyah, berilah rahmat kepada Siti Aisyah, berilah kebaikan kepada Siti Aisyah." Lalu Siti Aisyah merasa gembira apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepadanya. Kegembiraan ini terserlah pada wajahnya, kegembiraan ini terserlah pada tingkah lakunya, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa hairan kepada Siti Aisyah. Lalu Rasulullah bertanya, "Ya Aisyah, aku melihat hari ini engkau terlalu gembira. Apakah yang menyebabkan engkau gembira, wahai Aisyah?" Lalulah Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa saya tidak bergembira sedangkan Rasulullah mendoakan saya? Kerana Rasulullah doakan saya, itulah yang menyebabkan saya gembira." Lalulah Rasulullah mengatakan, "Ya Aisyah, engkau tidak tahu Aisyah, engkau benar-benar tidak tahu. Demi Allah, inilah doa yang aku doakan kepada umatku setiap kali lepas sembahyang. Inilah doa yang aku sentiasa doakan kepada umatku setiap kali lepas sembahyang." Aisyah baru minta Nabi dah doa kepada umatnya setiap hari, sehingga kan Nabi sentiasa menangis. Nabi sentiasa menangis. Benar satu ketika malaikat Jibril datang jumpa Nabi. Lalu malaikat Jibril bertanya, "Ya Muhammad, apakah yang menyebabkan engkau menangis?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Aku ketenangkan kepada umatku." Lalu malaikat Jibril bertanya, "Apakah yang menyebabkan engkau ingatkan kepada umatmu?" Katanya, "Aku ingatkan kepada umatku yang melakukan dosa-dosa. Aku ingat kepada umatku yang melakukan dosa, dan aku bimbang apabila dia bertaubat, bimbang Allah Ta'ala tidak menerimanya." Lalu malaikat Jibril berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu berkata kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pun bertanya kepada Jibril tentang Muhammad yang menyebabkan Muhammad menangis, dalam keadaan Allah Ta'ala Maha mengetahui. Lalulah katanya malaikat Jibril, "Ya Allah, engkau lebih mengetahui tentang umat
umatmu. Engkau lebih mengetahui tentang Muhammad, apakah yang menyebabkan dia menangis. Lalulah Allah Ta'ala berkata, wahai Jibril, kamu beritahu kepada Muhammad bahawa sesungguhnya umatnya apabila bertaubat kepada Allah Ta'ala, apabila hampir setahun kematiannya, aku akan terima taubatnya. Lalulah turunlah malaikat Jibril. Bila malaikat Jibril turun, lalu malaikat Jibril beritahu kepada Rasulullah SAW tentang umatnya apabila dia bertaubat setahun sebelum mati akan diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala. Rasulullah mengatakan bahawa setahun baru nak datang, setahun sebelum mati itu lama. Aku bimbang umat aku berterusan melakukan dosa. Lalulah minta lagi dikurangkan, jangan terlalu lama. Lalu dikatakan, apabila saja dia bertaubat sebulan lagi, sebulan saja, bila dia bertaubat, kemudian apabila masa dia dalam lebih kurang dalam 1 bulan, barulah diterima. Lalu Nabi Muhammad minta lagi. Akhirnya Allah Ta'ala kata, ya Muhammad, apabila umatmu melakukan dosa, dia bertaubat, serta-merta aku ampunkan dosa. Aku akan lupakan segala dosa-dosanya yang lalu. Kerana-Mu, wahai Muhammad, kerana baginda Rasulullah SAW. Inilah kasih sayang Nabi. Bahkan Nabi sentiasa mendoakan kita, sentiasa mengingatkan kita, dan sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di negeri akhirat, siapakah yang paling sibuk? Di negeri akhirat ketika Nabi-Nabi yang lain mengatakan nafsi, nafsi, diri aku, seolah-olah telah melupakan ahli keluarganya, melupakan umatnya. Ketika itu Rasulullah SAW sahajalah yang mengatakan ummati. Nabi-Nabi yang lain mengatakan nafsi, nafsi, tetapi Nabi Muhammad mengatakan ummati, umatku. Lalulah Nabi Muhammad sujud kepada Allah Ta'ala, memohon agar Allah Ta'ala memberi perlindungan kepada umatnya. Nabi tidak angkat kepala, sehingga Allah Ta'ala perintahkan angkat kepala, wahai Muhammad, mintalah apa yang kamu minta. Sehinggalah Nabi SAW meminta kepada Allah Ta'ala agar umatnya mendapat syafaat di negeri akhirat. Bagaimana kita ingin mendapat syafaat Nabi? Banyakkan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Pujilah Nabi. Kalau kita gembira pun gembira kerana Nabi. Kalau kita sedih pun sedih kerana Nabi. Kita mesti mengingati Rasulullah SAW kerana dialah kekasih Allah. Apabila kita kasih kepada kekasih Allah, nasib kita pun akan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalulah Nabi mengetahui umatnya banyak melakukan dosa besar, lalu memohon kepada Allah agar diberi syafaat juga. Lalulah Allah Ta'ala mengatakan umat kamu ini melakukan dosa besar. Nabi memohon kepada Allah agar yang ada dosa besar pun nak beri syafaat juga. Allah Ta'ala izinkan. Sehingga kat dalam satu hadis mengatakan syafaat aku fi ummati al-kabair, kepada umat aku orang yang melakukan dosa besar. Maknanya umat aku yang melakukan dosa besar, kata Nabi, aku pun akan beri syafaat. Aku akan beri syafaat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi syafaat. Sehingga kan ada orang yang masuk neraka, belum lagi masuk neraka, akan diberi syafaat, boleh masuk neraka. Bila Nabi dapat tahu sahaja ada umatnya akan masuk dalam neraka, Nabi lah orang yang paling sibuk, akan minta kepada Allah jangan diazabkan, sehingga kan Allah Ta'ala izinkan dia masuk dalam syurga. Dan ada yang sudah masuk di dalam neraka, minta pada Allah kalau yang masuk dalam neraka kalau boleh keluarlah. Dan Nabi tidak mahu masuk dalam syurga sehingga umatnya selamat masuk di dalam syurga. Sehingga kan dikatakan bahawa setelah Allah Ta'ala memberitahu kepada para malaikat bahawa umat-umat ini yang berdosa, umat-umat ini yang banyak melakukan kesalahan, dia tidak boleh lagi diselamatkan kecuali diazabkan terlebih dahulu. Maka para malaikat tidak menunjukkan umat Muhammad ini yang diazabkan kerana bimbang, kerana dikatakan bahawa seandainya Muhammad mengetahui ada umatnya yang diazabkan, nasib Nabi Muhammad sekali-kali tidak mahu masuk dalam syurga kecuali melihat umatnya terlebih dahulu masuk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak beritahu gambaran kasih sayang Nabi kepada umatnya tidak dapat digambarkan. Hari ini kita tunjukkan kasih kita kepada Nabi. Memang orang menghina Nabi, tapi bagaimanakah caranya? Caranya kita banyakkan selawat kepada Nabi. Kita tidak asal pusing kerana Nabi tidak akan terhina, dan Nabi tidak akan hina. Hinalah orang yang hina, tapi Nabi tetap mulia. Semakin orang hina Nabi, Nabi tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya tugas kita, kalau orang menghina Nabi,
berselawat, kita hadirlah majlis-majlis yang memuji Nabi. Kita hidupkan maulid-maulid Nabi. Kalau Nabi ingat kita tiap-tiap hari, kenapa kita perlu ingat bagaimana awal sahaja? Bahkan kita ingatlah setiap masa, setiap minggu. Pastikan setiap hari kita berselawat kepada baginda Rasulullah. Nabi ini dikasihkan, Nabi ini dihidupkan, hati-hati untuk mengingatinya. Jangan kamu tidak hadir dalam majlis itu, kerana majlis itu majlis yang penuh dengan keberkatan, sehingga dikatakan bahawa sesiapa yang berdoa kepada Allah lalu tidak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tidak berselawat, lalu Allah Taala berkata kepadanya, siapakah kamu untuk aku terima doamu sedangkan nama kekasihku tidak disebut di dalam doamu? Maka tidak dapat kita sentiasalah menyebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah Taala memberi kebaikan kepada kita. Dan marilah kita sama-sama mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.